dan salam sejahtera. Bersuara lagi bersama Cikgu Mas kali ini dalam Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Tajuk kita pada kali ini ialah apa ya? Tunggu. Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Tajuk kita yang pertama ialah teknologi rumah tangga. Standard kandungan, artikel jahitan. Standard pembelajaran mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Okey, artikel jahitan. Artikel jahitan ialah produk yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Antara artikel jahitan yang terdapat di pasaran ialah kita ada uncang, apron, anak patung, kotak pensel dan sebagainya. Pendek kata, apa saja fabrik yang dijahit, mesin atau tangan adalah artikel jahitan. Okey, kaedah jahitan. Reka bentuk artikel jahitan yang dihasilkan boleh menggunakan kaedah seperti jahitan tangan atau mesin jahit atau menggunakan mini handheld. Apa tu mini handheld? Mungkin kamu pernah lihat, mungkin tidak. Okey, mini handheld ni sejenis mesin jahit yang kecil. Besarnya sedikit besar daripada stapler. Bentuk dia lebih kurang sama dengan stapler. Kalau stapler untuk kita stapler kertas, tapi mini handheld ni untuk menjahit pakaian. Besar sedikit saja daripada stapler. Dekat Shopee dia jual. Okey, seterusnya mata jahitan. Terdapat pelbagai jenis mata jahitan tangan. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Fabrik pula bermaksud kain yang dibuat daripada benang yang ditenun seperti kapas, linen atau sutera. Berikut adalah contoh-contoh untuk jahitan tangan. Kita ada yang pertama, jahitan kia. Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Ini untuk jahitan tangan ya. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klim yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Kita tahu jahitan mesin sangat kokoh. Jadi apabila kita nak menjahit menggunakan tangan, kita boleh gunakan jahitan kia sebab dia kokoh sama seperti jahitan mesin. Cuba kamu lihat perbandingan yang cikgu letakkan pada gambar rajah. Kita ada jahitan tangan dan jahitan mesin. Okey, jahitan tangan yang telah cikgu buat, nampak tak? Hampir sama dengan jahitan mesin. Dia punya kedudukan benang tu rapat. Macam mana cikgu boleh jahit rapat macam tu? Okey, nanti kamu akan membuat projek jahitan. Kita akan belajar sama-sama macam mana nak menjahit jahitan kia. Jadi kalau tak ada mesin jahit, kecemasan emergency nak jahit baju terkoyak, boleh guna jahitan kia dan sangat kukuh. Okey, kita pergi kepada jahitan kita yang kedua, iaitu jahitan jelucur kasar. Okey, jahitan jelucur kasar ini satu-satunya jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Jadi fungsi dia, kita jahit jahitan jelucur kasar dahulu. Lepas tu bila dah kedudukan fabrik kita tu dah sama kemas, baru kita guna jahitan tetap. Jelucur kasar ni dia longgar. Jadi bila kita dah jahit menggunakan jahitan tetap, kita boleh tetas dan buangkan jahitan jelucur kasar. Supaya bila kita jahit jahitan tetap, fabrik kita duduk elok je, rapat-rapat, kemas, tidak tidak samalah antara satu sama lain tu elok diletak. Okey. Kenapa tak guna jarum? Masalah dengan jarum ni kadang-kadang bagi orang yang baru nak belajar jahit, satu jarum ni tajam, satu lagi dia jarum mudah tercabut ya. Jadi kita gunakan jelucur kasar supaya lebih selamat. Okey, kita pergi kepada jahitan jelucur halus. Apa beza jahitan jelucur halus dengan jahitan jelucur kasar? Jahitan jelucur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelucur halus digunakan untuk membuat kedudukan atau selaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Okey, kita jelucur halus dengan jelucur kasar.
Hujung halus ni dia sangat halus ya. Dia biasanya antara 3mm hingga 5mm. Jadi dia rapat-rapat, sebab tu dia sesuai sebagai jahitan tetap. Okey, kita pergi pada jahitan yang seterusnya. Kita ada jahitan insang pari. Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, ini cikgu tunjukkan jahitan contoh yang dikatakan jahitan hiasan. Seperti yang kamu tengok dalam gambar rajah tu, kita ada jahitan insang pari ya, di hujung jahit fabrik. Okey, ini juga ada satu contoh. Nampak ni. Ini macam ni jugalah kalau kita guna jahitan insang pari. Ni dekat mana cikgu jahit ni? Okey, ini di bahagian leher baju kurung. Tapi yang ni bukan jahitan insang pari. Yang ni cikgu buat jahitan mata lalat. Tapi jahitan mata lalat ni agak-agak kasar. Kalau lebih rapat, lebih halus, lebih kemas dan lebih cantik. Begitu juga dengan jahitan insang pari. Kita buat rapat-rapat, dia boleh menjadi jahitan hiasan. Okey, kita pergi seterusnya kepada jahitan sembat. Digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek atau bahan hiasan. Okey, kalau kamu perasan, kita ada kelepek, kita ada klaim. Okey, kita pergi yang terakhir sekali. Ini ialah jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey, cikgu dah terangkan ada 6 jenis mata jahitan silang pangkah. Di sini cikgu nak terangkan sedikit apa beza klaim dengan kelepek. Okey, tadi kita guna jahitan contoh jahitan Kia untuk klaim. Klaim tu nak cantumkan 2 fabrik. Ini contoh. Cikgu ambil baju yang kami nampak. Okey, ini 2 fabrik ya. Fabrik sebelah sini dengan fabrik sebelah sini kita cantumkan. Ini jahitan mesin. Kalau tak ada mesin, boleh guna jahitan tangan. Okey. Ini jahitan tangan. Ini jahitan, tapi ini jahitan mesin. Boleh juga guna jahitan tangan. Iaitu jahitan Kia. Untuk mencantumkan klaim. Klaim ni yang di tepi-tepi baju ya. Kemudian kita ada kelepek. Kelepek tu yang mana pula? Kelepek tu yang di hujung baju, kemudian kita lipat ke dalam supaya nampak kemas dan cantik. Ini hujung baju. Kemudian kelepek ni kita juga ada pada hujung tangan baju. Okey. Ini baju, ini tangan dia. Ini kelepek hujung tangan baju. Yang di bawah sini, ini klaim. Ini klaim, yang ni kelepek. Kalau pelajar murid-murid lelaki biasanya ada pada mana? Cuba teka. Pada hujung seluar pandai. Okey. Jadi mana-mana hujung baju, hujung tangan baju, hujung seluar adalah kelepek. Kita lipat ke dalam kelepek supaya nampak kemas. Yang lain tu cantuman 2 fabrik adalah klaim. Okey, kita pergi imbas semula. Apa yang telah dipelajari tadi? Kita ada yang pertama, artikel jahitan. Produk yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Yang kedua, kita lihat kepada kaedah jahitan. Kita boleh gunakan tangan, mesin jahit atau mini handheld. Dan akhir sekali, jenis-jenis mata jahitan yang kamu akan pelajari pada tahun 5 ialah jahitan Kia, jahitan di hujung kasar, di hujung halus, insang pari, sembat dan silang pangkah. Soalan cikgu, jahitan yang manakah yang digunakan sebagai jahitan sementara? Cuba fikir-fikirkan. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh memahami topik ini. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe cikgu. Kerana bila kamu subscribe cikgu, cikgu sayang kamu. Bye.